Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Pada malam ini kita dapat berkumpul dan dapat berhimpun dan kita meneruskan siri ke-9 fiqh as-siyam ataupun fiqh puasa melalui pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan ringkasan daripada fiqh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu yang menghimpunkan pendapat-pendapat yang muktamad dan diadaptasi dalam bentuk yang diringkaskan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung yang tertangguh semalam sebab beri laluan kepada kuliah yang dianjurkan oleh masjid di Kajang. Alhamdulillah, walaupun kita ni dalam perintah kawalan pergerakan, namun ada beberapa masjid dan surau yang masih mempunyai inisiatif, iaitu menganjurkan kuliah secara online yang untuk dikongsikan kepada jemaah-jemaah mereka, ya, yang diiklankan dan juga dikongsikan dalam grup WhatsApp, grup macam-macam lagi. Begitu juga dalam Facebook dan seumpamanya. Jadi satu usaha yang baik. Jadi insya-Allah, walaupun kita berada dalam tempoh PKP, tetapi kita masih lagi ada peluang untuk meneruskan pengajian, untuk kita duduk dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini kita nak ceritakan tentang bayar fidyah ketika puasa. Dia bukan berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah tu dia lepas raya nanti. Tapi ni, apakah yang diwajibkan kita bayar fidyah? Orang yang tinggal puasa tapi dia kena bayar fidyah juga. Ya, ada beberapa jenis yang disebutkan dalam matan, yang mana insya-Allah kita akan jelaskan, dan saya akan jelaskan syarahnya juga berpandukan kitab syarah Al-Muqaddimah Hadramiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Begitu juga syarah yang ditulis oleh Syekh Sa'id Ba'ashin rahimahullahu taala, iaitu sebuah karangan yang diberi nama dia berjudul Bushral Karim bi syarah Masail Ta'lim. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut di sini apakah yang dimaksudkan fidyah. Ya, macam saya ni kalau tinggal puasa disebabkan sakit, tak kena bayar fidyah. Tapi ada sesengah individu yang mana Allah dan Rasulnya telah mewajibkan supaya bayar fidyah sekali. Ada yang kena qada puasa dan ada yang kena bayar fidyah, dan ada yang tidak kena qada, cuma bayar fidyah saja. Dan ada juga yang ini biasalah, yang biasa, yang common yang berlaku ni tuan-tuan, iaitu mereka yang berpuasa tapi dia tinggalkan puasa, sama ada sengaja ataupun tidak, dia kena bayar puasa saja, fidyah tak ada. Jadi kita nak bincangkan, ya, yang lalu kita sudah bincangkan siapakah yang wajib qada, siapakah yang wajib membayar puasanya. Tapi kita sekarang nak masuk siapakah yang wajib mengqadakan puasanya selepas Ramadan, ya, sama ada secara segera mungkin ataupun ditangguhkan. Ya, sudah kita bincangkan dalam perbincangan yang lalu, dan kini kita nak cerita tentang siapakah yang kena bayar fidyah. Sama ada dia kena qada puasa dan bayar fidyah sekali, ataupun yang hanya bayar fidyah saja. Baik, apa kata matan kitab ini? Dia kata wa yajibu muddun, ya, min ghalibi qutil baladi wa yusrafu ila al-fuqara'i wal masakin li kulli yawmin yukhraju min tarikati man mata wa alaihi saumun min ramadana aw ghairihi wa tamakkana min al-qada'i aw ta'adda
bi fitrihi au yasumu anhu qaribuhu au man azina lahu al-warithu awil mayti awil mayyiti. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca terjemahan, saya terjemahkan matan dulu kan. Ya, diwajibkan satu mud, satu cupak daripada kebiasaan makanan di sebuah negeri dan dibahagikan ataupun dilaksanakan satu cupak itu, diberikan satu cupak itu kepada golongan fakir dan miskin untuk setiap hari, iaitu setiap hari satu cupak, dan dikeluarkan daripada harta peninggalan siapa yang mati, yang mana wajib ke atasnya puasa daripada Ramadan ataupun selain daripadanya, dan dia mampu untuk mengqadakkannya, ataupun dia berbuka puasa ataupun sengaja berbuka puasa, ataupun dia itu diganti, puasa itu digantikan oleh ahli keluarganya, sanak saudaranya, ataupun sesiapa yang diberi izin oleh waris ataupun si mati untuk menggantikan puasanya. Itu terjemahan yang mana kalau kita tengok baik, itu terjemahan yang saya baca lah, yang saya terjemah sendiri. Tapi kalau ikut terjemahan daripada buku ni, untuk lebih faham lah terjemahan ni saya baca, ya, untuk lebih faham. Kalau ada siapa yang nak catat, baik, apa kata pengarang kitab ini, ya. Baik, dia kata fidyah wajib secupak daripada makanan asasi yang menjadi kebiasaan di sebuah negeri, dan diagihkan kepada golongan fakir atau miskin bagi setiap hari. Ya, hendaklah dikeluarkan daripada harta peninggalan si mati yang mempunyai kewajipan qada puasa Ramadan atau selainnya, samalah, dalam keadaan dia telah mempunyai kemampuan untuk qada, atau apabila dia sengaja membatalkan puasanya, atau berpuasa bagi pihak si mati oleh kaum kerabatnya, atau oleh mereka yang diizinkan oleh si waris atau si mati. Ini maksud terjemahan matannya. Baik, kita jelaskan apakah yang dimaksudkan matan ini berdasarkan syarah Al-Imam Ibn Hajar. Dia kata sini, wa yajibu ma'al qada'i al-fidyatu bi thalathi turuqin. Ya, dia kata, disebut di sini wajib dengan qada. Ya, wajib dengan qada itu bayar fidyah sekali. Maksudnya orang yang tinggal puasa dalam masuk kategori ini, dia kena qada dan kena bayar fidyah sekali. Bagi siapa? Iaitu satu mud, ataupun satu cupak, iaitu sama jenis dengan jinsul fitrah. Jenisnya iaitu satu cupak tu kiraan dia, bilangan dia berapa. Satu cupak lebih kurang dalam 700 gram. Yang dia kena, satu cupak tu lebih kurang dalam besar gabungan dua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenisnya iaitu satu cupak tu samalah macam kita bayar zakat fitrah, satu kepala satu cupak. Satu cupak tu lebih kurang dalam berapa, satu kantang. Satu cupak tu dalam RM2 lebih kan. Kalau dalam zakat fitrah tu dia maksudnya kiraan ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, satu cupak tu lebih kurang dalam, ikut kiraan beras kita tak sampai sekilo, lebih kurang dalam 700 gram macam itulah. 700 gram tu lebih kurang dalam RM2 lebih dan sebagainya. Ya, baik. Min ghalibi qutil bilad, iaitu daripada makanan kebiasaan sebuah negeri. Makanan kebiasaan sebuah negeri. Maksudnya dia bayar zakat fitrah itu di tempat dia tinggal, yang mana disebutkan dalam kitab Bushrul Karim, fi mahalli mukhatabatihi bil qada, iaitu tempat yang mana dia memulakan qada itu sendiri. Contoh, kalau dia berpuasa dekat Mesir lah katakan, ya, dia berpuasa dekat Mesir, lepas tu beraya dekat Malaysia. So dia duduk dekat Malaysia 2-3 bulan, dan dalam masa 3 bulan tu dia nak qada. So bila dia nak qada, dia kena ikut bayaran satu cupak mengikut makanan kebiasaan, makanan ruji kat negara itu. Contoh, kalau dekat Mesir makanan ruji dia gandum. Ya, kalau kita jenis qada puasa kita dekat Mesir, so kena bayar ikut gandum. Berapa sekilo, berapa satu cupak. Dan begitu juga kalau dekat Malaysia, tak boleh kita ikut kiraan Mesir sebab kita duduk dekat situ. Jadi macam itulah, walaupun kita kata saya ni orang Malaysia tapi duduk Mesir, jadi zakat saya berbeza lah, saya punya bayar fidyah berbeza lah, tidak.
Ya, pernah sekali ada yang dipertikaikan, ada seorang senior saya, dia kata, kita ni makan beras lain. Ya, kita ni makan beras lain tapi duduk kat Mesir. Mesir ni harga dia mahal dan lebih dan sebagainya. Jadi kita nak kena bayar ikut Mesir ke dan sebagainya. Jadi bila tanya guru-guru kami, dia kata, kamu dekat Malaysia ni walaupun makan beras, makan nasi, ya, dan ikut beras tu, kalau harga dekat Mesir tu dia mahal sikit. Dia mahal sikit lah, sebab dia bukan makanan ruji. Tapi kalau pergi dekat Malaysia pula, beras tu lagi murah. Seriously. Ya, lagi murah daripada tepung gandum kalau tak silap saya lah. Tapi kalau dekat Mesir pula, beras mahal sikit dan gandum tu murah. Ya, jadi dia kata kita ni tak boleh bayar murah, kita kena bayar lebih mahal sikit. Katakanlah masa tu 5 genih. 5 genih tu 5 pound Egyptian. Dia kata kita kena bayar dalam 6 pound ataupun 7 pound. Dia kata. Jadi saya kata muskil ni. Tak silap saya bila kita belajar dulu, kata memang ikut Qutul Bilad, tempat yang kita duduk lah. Ya, tempat kita duduk ini untuk bayar zakat fitrah lah, zakat fitrah. Jadi bila tanya Syekh tadi, tanya guru kami, dia kata memang kita ni makan asasi kita memang nasi. Ya, sama lah orang Yaman. Saya tanya guru saya, Habib Ismail As-Saqaf, dia kata memang kita ni orang Malaysia dan kita jangan Hadramaut memang makan nasi. Tapi diikutkan Qutul Bilad, iaitu tempat kita duduk tu. Jadi tak ada isu lah you makan beras ke, makan apa ke, ataupun hari-hari makan kambing ke. Ya, jenis makanan ruji kamu tu jenis kambing digantikan daripada beras. Tapi ikut adat kebiasaan masyarakat kat situ. Kita seorang makan lain, tapi orang lain makan ikut ruji asas kapasiti kita kat sini. Ya, maka ikut bayaran tu lah. Ya, macam kita Malaysia ni memang semua kaum kat Malaysia ni memang makan nasi. Cina, India, Kadazan, Dusun, apa lagi, Dayak dan sebagainya memang makan nasi. Jadi ikutlah. Jadi orang Mesir yang datang kat sini ni, dia duduk sini, so dia tak boleh ikut harga satu cupak untuk bayar fidyah tu, ya, sama seperti dekat Mesir tak, dia kena ikut harga kat Malaysia ni. Sebab tu bila ada kawan saya, ya, yang kami sama-sama belajar, ya, masa tu saya sambung belajar peringkat master PhD, dan ada jugalah pelajar yang memang kenal, kata macam mana kalau kita nak bayar zakat fitrah ataupun nak bayar fidyah, atau nak ikut Qutul Bilad tu, nak ikut kiraan aku dekat Mesir ke, ataupun dekat negara dia, ataupun dekat Malaysia. Tak boleh ikut lain. Dia kena ikut tempat yang biasa menjadi makanan ruji dan asasi kepada masyarakat dekat situ. Ya. Jadi balik saya tanya cakap sini saya, okey. Bang, kita kena bayar zakat fitrah, ya, ikut makanan ruji Mesir. Walaupun kita makan beras, yang makan kita. Tapi Syekh kata disunatkan. Tak wajib. Disunatkan kita bayar lebih ikut apa yang kita makan. Tapi yang wajib bayar mengikut harga seperti mana ikut makanan asasi dekat negara itu. Tapi disunatkan ikut bayaran, ikut harga kita. Contoh dekat Mesir, harga untuk satu cupak atau satu fidyah kepala dalam 5 genih. Ataupun 5 duit Mesir lah kan. Tapi kalau ikut beras saya tu yang kita makan tu dekat Malaysia tu, ya, harga kalau ikut harga Mesir RM7. Ya, lebih kurang RM7 tu lebih kurang harga lagi mahal lah. Jadi disunatkan bayar lebih daripada itu. Disunatkan. Macam juga dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni, ya, yang wajib kita bayar ikut harga yang grade biasa. Grade yang biasa sangat orang makan. Tak adalah beras hancur tapi beras grade B. Itu yang biasa makan. Maksudnya majoriti rakyat Malaysia dimakan beras grade B, bukan grade A. Tetapi mengikut jabatan-jabatan agama, pihak mufti dia kata disunatkan. Disunatkan bayar ikut beras grade kita makan. Contoh kalau grade B, ya, satu kepala RM7. Tapi disebabkan kita makan grade A, jadi disunatkan kita bayar RM9. Itu sunat, tapi tak wajib. Ya. Jadi itulah hakikatnya. Dan ini kita tak bincang lagi tentang bayaran yang zakat fitrah atau fidyah ini melalui wang. Kalau ikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak sah kalau kita bayar fidyah dengan duit. Contohnya satu cupak RM2 kita bayar. Yang diamalkan sekarang dekat Malaysia ni tidak sah sebenarnya kalau ikut pendapat muktamad. Namun dalam hal ni khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Kalau buka khilaf dimaksud di sini sama ada khilaf 4 mazhab ataupun khilaf di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Ya, pernah saya merujuk dalam kitab Rawdatul Talib, dan begitu juga lebih jelas lagi buka dalam kitab Al-Majmu' bab zakat, ya.
yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ada sebahagian ashab, iaitu ashabul wujuh ataupun ulama-ulama yang ulama-ulama mazhab Syafi'i pada kurun keempat ataupun kurun kelima. Ini lebih dikenali sebagai madrasah al-Iraqiyin dan madrasah al-Khurasaniyin. Ada khilaf. Ya, maksudnya ada segelintir, ada beberapa ashabul wujuh ulama mazhab Syafi'i kurun keempat kelima berfatwa boleh ya bayar zakat fitrah ataupun fidyah ini dengan menggunakan wang digantikan dengan harga semasa qutul bilad, iaitu makanan asasi kat situ ada ya. Jadi atas kapasiti ini orang kata kita di mazhab Syafi'i tapi tak ikut mazhab Syafi'i, apa cerita, siapa kata tak ikut mazhab Syafi'i? Kita yang bayar zakat fitrah, kita bayar fidyah ini iaitu berdasarkan pendapat kedua. Walaupun pendapat tu dhaif, bukan muktamad, tapi masih lagi berlegar di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ya, walaupun pendapat ni mungkin tak kuat dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat dalam mazhab lain kuat. Contoh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia boleh nilaikan dari segi sudut harganya itu, dan ada dalil. Dalilnya apa? Dalil iaitu ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ketika mana dia menjadi khalifah ketika itu, ya, dia bezakan antara gandum gandum Syam dengan gandum Madinah, ya, ataupun gandum yang ditanam dekat Syam dan gandum yang ditanam dekat Jaziratul Arab. Dia berbeza. Yang mana harganya berbeza, dan harganya berbeza yang mana kalau kita lihat, yang mana dia kata zakat fitrah kalau gandum di bahagian Hijaz tu kena bayar 1 gantang. Tapi kalau siapa yang nak bayar zakat fitrah dengan menggunakan gandum Syam yang belah-belah utara tu yang kualiti lebih mahal, ya, macam kita ni gandum yang dekat Jaziratul Arab ni ataupun dekat Yaman ni di grade B lah, tapi kalau gandum Syam ni dia lagi mahal. So Muawiyah dia punya ijtihad, dia kata kalaulah gandum Hijaz, kalau zakat fitrah 1 kepala 1 gantang, 1 sa' dia kena bayar. Macam tu, ya. Manakala kalau gandum Syam, gandum yang belah-belah Syria sebelah sana tu dia mahal sikit, hanya bayar 1/2 gantang saja. Jadi di sini sebahagian ulama dia kata harga qutul bilad tu boleh dinilai seperti mana Muawiyah dia nilai ikut harga yang mana dia tak kena bayar 1 gantang juga kalau kita bayar dengan gandum Syam. Maksudnya boleh dinilai. Maka di situ dalil daripada mazhab Hanafi, dia kata dinilai dari segi sudut amalan yang dilakukan oleh beberapa sahabat, maka qutul bilad boleh dinilai dengan wang. Ya, dan ini juga hujah yang digunakan oleh sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, iaitu ashabul wujuh. Maka kita yang bayar fidah dengan duit dan bayar zakat fitrah dengan duit ini merupakan pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, walaupun tak kuat tapi masih lagi berlegar dalam mazhab Syafi'i, dan juga pendapat mazhab Hanafi, dan ada juga qaul dalam mazhab Imam Muhammad yang mengatakan boleh qutul bilad itu digantikan dengan wang. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sebut wa yusrafu ila wahidin minal fuqara'i wal masakin duna ghairihima min mustahiqiz zakah. Ya, dia kata 1 cupak itu mestilah ditunaikan, mestilah diberikan kepada seorang daripada satu hari, 1 mud, 1 cupak mestilah dibagi pada seorang daripada golongan fuqara dan miskin, orang fakir dan miskin. Ya, tidak boleh selain daripada kedua-duanya. Maksudnya fi sabilillah tak boleh, ya, ataupun ibnu sabil tak boleh, ataupun amil tak boleh, tak berhak dapat fidyah ni. Yang berhak hanya fuqara dan masakin, iaitu fakir dan miskin saja, ya. Wa duna ghairihima min mustahiqiz zakah, yang tidak termasuk yang lain. Ada 8, yang 2 ni saja. Yang lagi 6 tu tidak boleh masuk bayar fidyah. Yang lain ni ada dapat ke 8 tu hanya zakat harta, zakat perniagaan, zakat tanaman dan zakat fitrah. Manakala fidyah yang menggantikan puasa ini tidak dilayakkan kecuali kepada fakir miskin sahaja. Ya. Baik. Ini yang disebutkan apa yang disebutkan dalam kitab wala yajibu al-jam'u bainahuma, dan tidak wajib kalau kita nak menjamakkan kedua-dua sekali. Contohnya kalau kita ada tinggal puasa 7 hari, so kita kumpulkan lebih kurang dalam 7 cupak beras, ya, kita nak bagi 7 orang. Adakah 7 tu mesti campur fakir dan miskin? Tidak.
Nak bagi 7 fakir pun boleh, nak bagi ke-7-7-nya miskin pun boleh juga. Sebab apa? Dia tak ada kisah, dia tak ada, tidak dihadkan, asalkan salah satu di antaranya, ataupun nak jamakkan fakir dan miskin pun tak apa. Tengok keadaan yang mana lebih memerlukan, ya. Kalau kita lihat apa beza fakir dan miskin, miskin ni dia kais pagi makan pagi, kais petang makan, tak cukup lah. Katakanlah dia ni sepatutnya perbelanjaan sebulannya dia memerlukan RM3,000, tapi yang dia ada hanya RM2,500. Lagi RM500 memang tak cukup. Yalah, RM2,500 besar tu. RM2,500 tu maksudnya duduk bandar. Duduk bandar anak tak 3-4 orang, isteri tak kerja. Oh, RM2,500 tu sangat kecil. Sangat kecil. Ya, tapi kalau RM2,500 seorang-seorang, insya-Allah cukup lah. Ya, bayar sewa rumah mungkin 400, bayar kereta mungkin 500, lebih tu bayar api, bayar air. Ya. Adalah at least dalam poket lebihan tu mungkin berapa ratus lagi lebih lah. Mungkin ada lebih daripada 500, tolak tambang, tolak makan, tolak minum. Mungkin baki ujung bulan tu adalah 100-200. Maksudnya cukup lah kalau RM2,500 orang bujang tu, ya. Tapi sekarang ni yang budak-budak sekarang ni gaji 1,800 lagi. Ya. Dulu adalah saya kerja kat TV Hijrah tu gaji 1,500. Allah, kontrak, kesian. Ya, nak bayar macam tak ada duit. Ya. Lepas tu maksudnya dalam hal ini kita dalam hal itu mestilah dia lihat dari segi sudut kemampuan dia, ya. Jadi kita tengok ramai kat bandar ni, miskin bandar ramai. Jadi dalam hal tu kalau kita nak laksanakan, ramai sangat yang miskin. Yang nak bayar tu pun nak terima tu pun ramai sangat, dan nak bayar zakat tu, zakat pun sangat terhad. Pasal apa? Bukan ramai pun bayar zakat dekat kerajaan, dekat pusat zakat, ramai. Yang tak bayar zakat lah satu cerita. Ya. Yang tak nak bayar zakat dekat jabatan, dekat majlis agama pun ramai juga. Ini termakan dengan dakwah yang memfitnah, katanya salah guna, ya, zakat dan sebagainya. Maka benda ini, ya, banyak fitnah yang berlaku. Kita tak sepatutnya termakan dengan fitnah seperti itu. Ya. Baik. Dalam hal ini bila kita lihat, maksudnya boleh dijamakkan, tak wajib. Dan dia kata wa yajuzu i'ta'u wahidin muddain aw thalathatan. Katakanlah orang ni dia ada hutang puasa 3 hari dan dia kena bayar fidyah juga, qada dan fidyah sekali. Boleh tak 3 cupak tu dia bagi pada seorang fakir miskin? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh, ya, menunaikan, boleh memberi seorang fakir atau miskin 2 cupak ataupun 3 cupak. Itu kena, wajib, boleh, tak ada masalah. Ataupun dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dia kata ataupun lebih. Contoh kalau kita ada 7 cupak, nak bagi 7-7 tu boleh, tidak menjadi masalah, dia boleh. Yang tak boleh kalau kita nak himpunkan, kalau cupak kafarah. Kan kafarah ni diwajibkan kalaulah tak ada hamba yang nak dibebaskan, dan kedua dia tak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut setelah doktor klarifikasi bahawa dia tak boleh berpuasa. Kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut akan menjejaskan kesihatan dia, dia akan bertambah sakit ataupun membahayakan nyawanya. Barulah dia pergi bayar ataupun bagi makan 60 fakir miskin. Ya, boleh tak kalau dia nak bagi satu orang tu 60 cupak semua sekali dia bagi? Tak boleh. Ya, disebutkan bahawa 60 orang setiap satu cupak. Dia tak boleh ini 2 cupak, yang ni 3 cupak, yang tu 4 cupak, tak boleh, dia kena salah satu. Ya, sebab dia kata apa? Li'anna kulla muddin kafaratun mustaqillah. Pasal apa? Sebab setiap mud bagi orang yang kita kata dia ini puasa kafarah ni, dia memang disebutkan secara nas bahawa dalam kitab-kitab fiqah dia kata bahawa satu hari itu mestilah dibayarkan dengan seorang. Tak boleh 2 hari kita nak bayar kat seorang, 3 cupak 4 seorang, tak boleh, dia kena seorang. So macam mana cara dia? Kita bagi, kumpulkan 60 keuangan yang cukup untuk bayar 60 orang, kita bagi seorang satu. Ya, contoh satu cupak tu wajibah kamilah RM7 katakanlah, RM7 makan cukup dengan lauk dengan airnya sekali, kita bagi. Okey, RM7. Tak boleh seorang dapat RM14 ataupun seorang dapat RM21 untuk 3 hari, tak boleh. Dia kena satu, 7 seramai 60 orang, itu kafarah. Tapi kalau fidyah puasa yang kita ganti ni, qada dengan fidyah ni, itu tak apa. Seorang dapat 2 cupak, 3 cupak atau lebih pun tidak menjadi masalah. Ya.
Tapi lebih afdal dibahagikan salah satu, itu lebih afdal. Itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat, boleh kalau kita nak bagikan kepada wakil, contohnya lah kita puasa kafarah 2 bulan berturut-turut, tak mampu puasa 2 bulan, maka boleh tak kita bagi si bapa dia. Bapa tu ada bawahnya ada 5 tanggungan, campur dia 6. So kita bagi dia 6 wajibah kamilah untuk cukup makan untuk 6 beranak. Boleh tak? Boleh, tak apa. Tapi untuk dimakan seorang tak boleh. Ya. Baik. Dia kata likulli yaumin, iaitu setiap satunya adalah 1 mud. Maksudnya kalau dia tinggal puasa 7 hari, mestilah 7 mud. Itu 7 cupak beras. Kiraannya macam mana? Itulah RM2 kali 7. Berapa? RM14. Pergi dekat Lembaga Zakat Selangor ataupun kutipan negeri masing-masing, bayar. Settle macam tu. Ya. Baik. Okey. Cara pertama, siapakah dia yang kena bayar fidyah? Wajib bayar fidyah. Siapakah golongannya? Pertama dia kata yukhraju min tarikati man mata wa alaihi saumun min ramadana au ghairihi, iaitu wajib dikeluarkan 1 mud ataupun 1 cupak setiap 1 hari daripada peninggalan orang yang mati, dan wajib ke atasnya berpuasa daripada Ramadan atau selainnya. Contoh, kalau seseorang itu mati, ya, katakanlah si Ahmad ni ayah dia meninggal dunia, dan ayahnya meninggal dunia tak sempat gantikan puasanya yang lalu. Ya, yang puasanya lalu, yang mana dia ada tinggalkan puasa tahun lepas, tapi tak sempat sampai Ramadan ni ayah dia meninggal dunia. Ya, maka bapa dia tu ada tinggalkan harta peninggalan. Maka sebelum difaraidkan, ya, wajib ambil dulu duit bayaran itu, mestilah dibayar berapa yang bapa dia tinggal ataupun mak dia. Mak dia dulu meninggal dunia dalam keadaan tinggal puasa selama 7 hari sebab haid. Ya, tapi mak dia mampu untuk bayar, tapi meninggal dunia sebab tak sempat nak mengqadakkan. Dia sempat tapi ditangguhkan. Ya, tak sempat nak qada, meninggal dunia, maka mak dia ada tinggal harta peninggalan, maka wajib diambil daripada harta peninggalan itu untuk bayar fidyah. Katakanlah mak dia tu ada 7 hari, so ambil RM14, pergi bayar dekat mana? Dekat Lembaga Zakat Selangor ataupun PPZ ataupun Lembaga Zakat Kedah dan sebagainya untuk bayarkan apa tu, ya, iaitu yang tertinggal puasa Ramadan atau selainnya. Selainnya apa? Iaitu seperti puasa nazar dan kafarah. Contohlah si Ahmad ni, bapa dia tu ada berapa hari lagi, katakanlah bapa dia dah qada puasa selama sebulan. Hari dah masuk sebulan, nak masuk bulan kedua bapa dia meninggal. Tak sempat nak qada lagi bapa dia tu mampu untuk bayar, tapi katakanlah bapa dia tu tak sempat nak qada, meninggal dunia. Bapa dia kata, bapa bila nak bayar kafarah ni? Nantilah bulan depan bayar. Tak, sebab bulan bapa dia meninggal. Sedangkan bapa dia mampu untuk bayar kafarah selepas raya pertama, tapi ditangguhkan habis Syawal, masuk Zulkaidah, masuk Zulhijjah. Nampak? Lepas tu dia kata, tanya bila nak apa? Nanti Rabiul Tsani lah. Jadi tengok Rabiul Awal dah meninggal dunia, sedangkan dia mampu untuk qada sebelum tu, maka anak dia wajib bayar, iaitu selama 2 bulan. 2 bulan lebih kurang 60 hari. 60 hari kali 2, lebih kurang dalam 120. Pergi bayar dekat Lembaga Zakat Selangor daripada harta peninggalannya. Ya, itu kafarah. Ataupun nazar, dia tahu bapa dia tu ada puasa nazar. Puasa nazar tu bapa dia tak qada walaupun mampu nak qada, katakanlah 7 hari. Ya, wajib ambil daripada harta peninggalannya itu 1 hari 1 cupak ikut kiraan, ya, dibayar dekat Lembaga Zakat Selangor. Itu kalau kita kata Ustaz Fahrul membumikan hakikat fakta-fakta agama ni lah. Kalau ikutkan hukum, bayar ikut beras lah. Tapi zaman sekarang ni kita bayar ikut duit. Beramal dengan pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, ya, dan ataupun pakai pendapat mazhab Hanafi. Tak apalah, ya. Jadi kita anggap yang sekarang ni lah yang mana kita bayar mengikut ataupun mengguna pakai cara sekarang ataupun metod zaman sekarang ni, ya. Baik. Okey, dia kata sama ada puasa Ramadan yang dia tak ganti padahal dia mampu nak ganti, ataupun puasa nazar dan puasa kafarah. Ya. Baik. Wa tamakkana minal qada, dan dia mampu, si mati tu mampu untuk qada.
walam yaqdi, tapi tidak mengqadakkannya, dia tangguh. Ya. Atau ta'adda bi fitrihi wa illam yatamakkan. Maksudnya, dan ataupun dia sengaja membatalkan puasa, sama ada dengan keuzuran ataupun tidak. Katakanlah bapa dia tu waliyadzubillah ada meninggalkan puasa sebab melanggar perintah Allah, malas nak puasa, pun wajib diambil daripada harta peninggalan untuk bayar ataupun qada balik apa yang telah ditinggalkan oleh Allahumma salli ala Muhammad daripada puasa itu sendiri, sama ada keuzuran ataupun tidak. Baik, dalam hal ini berbeza. Ya, berbeza yang mana kalau seseorang itu dia tak mampu nak qada sebab sakit berterusan. Contoh macam ni, yang si Ahmad bapa dia tu mampu nak qada tapi ditangguh. Ini wajib bayar. Wajib si anak ambil duit daripada portion harta peninggalan tu bayar. Ya. Tapi kalau bapa si Ahmad meninggal dunia, memang tak mampu nak bayar, memang dah terlalu tua sangat, doktor kata tak boleh puasa. Pakcik ni umur dah 100 lebih, tak boleh puasa. Kalau puasa ni akan lemah badan, boleh meninggal dunia. Itu tak boleh puasa. Bahkan kata Imam Ibn Hajar, haram kalau puasa yang boleh mencabut nyawanya. Ya. Jadi kalau macam ni, walaupun dia meninggal dunia, tak wajib anak dia nak ambil harta peninggalan bapa dia nak bayar zakat. Ataupun si bapa tu ada penyakit yang berterusan, tak tahu bila nak sembuh. Contoh dialisis, kan? Contoh dialisis macam pak mertua saya dia meninggal dua. Tapi sebelum dia meninggal dunia tu, dia dah lansaikan dah yang tahun lepas punya, katakanlah tahun lepas punya puasa tu dia dah lansaikan dah. Tapi katakanlah tak sempat lansai, anak-anak tak wajib untuk melansaikan. Pasal apa? Jenis sakit yang tak tahu bila sembuhnya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung selepas ini, iaitu selepas azan, sebab saya sudah mula melaungkan azan. Wallahu taala alam. Anna Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang bayar fidyah bagi si mati. Si mati yang mana dia mampu untuk mengqadakkan puasa tetapi dia tangguh. Dia mampu tapi dia tangguh, tapi tak sempat bayar, meninggal dunia. Maka wajib si waris untuk membayarnya daripada harta peninggalan. Tapi kalau si mati itu meninggal dunia, yang jenis dia tak mampu berpuasa disebabkan keuzuran yang berterusan,
Disebabkan keuzuran yang sangat berterusan, katakanlah penyakit yang tak bakal sembuh, ataupun disebabkan dia tua, terlalu tua, yang mana doktor kata tak boleh berpuasa. Kalau berpuasa akan menyebabkan darar, kemudaratan pada kesihatannya, ataupun akan memudaratkan nyawanya, maka dia meninggal dalam keadaan berhutang puasa walaupun berbulan-bulan sekalipun, maka tak wajib si waris mengambil daripada harta peninggalannya untuk dibayar fidyah. Ya. Jadi ada beberapa permasalahan yang boleh kita nyatakan kat sini. Kalau si mati itu mampu untuk qada, tak sempat nak qada, dia meninggal dunia, maka si waris wajib ambil harta peninggalannya untuk bayar kepada lembaga zakat Selangor dan sebagainya. Ini kita ikut dari segi sudut realiti sekarang lah. Realiti sekarang yang mana dia gunakan bayaran. Okey? Tapi dia tak nak ambil duit tu. Duit tu dia tak nak buat bayaran. Tak apalah, duit kita bagi terus. Tapi yang mak tinggal puasa 7 hari tu, kita tak payah bayar. Ada option lain tak? Ada option lain. Macam mana? Si warisnya puasa kan. Tak apalah, duit tu kita tak payah ambil, kita bagi. Mungkin ada yang lebih memerlukan duit untuk dibayar fidyah. Tak payah kita bayar kat lembaga zakat Selangor, kita bagi adik-beradik. Tapi 7 hari tu biar saya yang puasa kan. Boleh tak? Boleh. Ya, sebab apa? Berdasarkan dalil daripada hadis, iaitu seorang lelaki, seorang sahabat jumpa Nabi SAW. Ibuku meninggal dunia tetapi dia ada hutang puasa. Adakah perlu aku menggantikan puasa itu? Maka Nabi SAW kata, bagaimana kalau kamu ada hutang kepada seseorang? Maka dia kata, aku akan bayar sebab aku mesti bayar. Nabi kata, sesungguhnya hutang Allah lebih aula, lebih terutama untuk dibayar. Maka dalam di sini, kalaulah duit itu tidak mahu digunakan untuk bayar fidyah, tetapi si waris wajib berpuasa untuk si mati dengan niat, ya, iaitu dia berpuasa pada hari itu sebagai qada untuk bapa dia yang ketinggal, ataupun dibahagi-bagikan. Katakanlah ada 7 beradik, setiap adik-beradik ambil 1 hari. 1 hari puasa, Kak Long puasa sehari, adik Long apa semualah, ya, cicit Long semua duk puasa sehari, tidak menjadi masalah, dibolehkan. Dan beberapa permasalahan yang boleh, katakanlah si mati itu dia tidak ada harta peninggalan langsung, memang tak ada. Dia meninggal dunia memang zero, akaun dia zero, tak ada duit langsung, ya, dan aset pun tak ada. So macam mana? Ya, tak wajib si anak ataupun si waris untuk mengqadakkan puasa, sama ada bayar ataupun puasa sekalipun. Nampak tu? Ya, kan anak dia boleh puasa, boleh, tapi sunat, bukan wajib. Tapi kalau si mati ada meninggalkan harta peninggalan, maka wajib si waris untuk menggantikannya. Sama ada 2 cara, membayar ataupun dengan puasa. Mana lebih afdal, Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i, iaitu lebih afdal adalah membayar, lebih afdal daripada yang berpuasa. Ya, maksudnya dalam hal ini perlu kita lihat permasalahan di situ. Katakanlah si mati tu ada meninggalkan harta warisan. Harta warisan tu katakanlah dia ada hutang puasa selama 20 hari sebab sakit. Ya, dia mampu untuk qada tapi dia meninggal dunia lebih awal. Dia tangguhlah, kata nak qada pada bulan Syaban, tapi ditangguhkan lebih lewat, lebih ditangguhkan dalam tempoh yang lama, maka duit itu memang cukup untuk bayar 20 hari saja. Memang dia tinggalkan harta tak banyak, maka harta itu tak boleh difaraidkan langsung. Harta itu langsung kan, wajib duit yang cukup-cukup untuk membayar fidyah 20 hari itu, iaitu 20 kali 2, iaitu RM200 lebih kurang, wajib digunakan untuk membayar fidyah. Tak boleh diwarisi sama sekali. Ataupun nak ambil duit tu boleh, tapi kena mana the certain waris kena bayar, kena puasa. Puasa 20 hari tu, sama ada seorang nak puasa 20 hari ataupun nak dimandatkan, dibahagi-bagikan. Yang kau ambil 2 hari, kau ambil 3 hari, begini. Itu boleh, tidak menjadi masalah. Tapi katakanlah si mati tu ada meninggalkan harta, dia ada hutang puasa 20 hari sebab sakit, dia mampu nak bayar, mampu untuk qada tetapi ditangguhkan, ya, dan tak sempat nak qada tapi meninggal dunia, maka di sini waris wajib mengambil harta peninggalannya untuk gantikan puasa tu, bayar fidyah. Ya, macam mana? Tapi yang ada cuma harta peninggalannya cukup untuk bayar 10 hari saja.
cukup untuk bayar 10 hari saja. Contoh, si mati dia meninggalkan duit sebanyak RM100. Tak tahu tak pegang kan? Kalau satu hari RM2, 2 kali 10, RM20 lah. Kan? Oh, tadi yang kata 20 hari. 20 hari tu RM40 dah. Betul tak? 20 kali 2, 40. Ya. Jadi katakanlah dia tinggalkan harta memang ngam-ngam RM40. Tak boleh dibahagikan langsung kepada si waris. Wajib dibayar kepada lembaga zakat untuk bayar fidyahnya. Ataupun anak beranak yang tolong puasakan. Tapi katakanlah dia ada tinggal duit RM20 aja. Dalam bank RM20 dia. Kalau macam ni kita nak bagi adik-beradik memang tak dapat. So wajib RM20 tu bayar fidyah untuk bapak dia untuk 10 hari. Yang lagi 10 hari tak ada duit macam mana? Tak wajib. Wajib ke si anak bayarkan? Tak wajib. Hukumnya sunat. Lagi RM20 tu disunatkan si warisnya untuk bayar lagi 10 hari. Kalau tak nak bayar, dibolehkan dan diharuskan untuk tolong puasakan. 10 hari niat puasakan untuk si bapanya sudah meninggal dunia. Katakanlah 1 sen pun tak ada. 1 sen pun tak ada. Ya, maka 40 hari itu jatuh tak wajib. Tapi disunatkan si warisnya untuk membayarkan hutang puasa si bapa. Sama ada dia sunat keluarkan duit dia sendiri, ya, ataupun dia sendiri yang puasakan untuk bapaknya. Tidak menjadi masalah. Tapi dalam hal ini, walau tak wajib, tapi disunatkan apa? Baguslah benda macam tu yang mana kita dapat pahala dan yang sana pun dapat pahala juga. Ya, baguslah untuk si mati tu juga. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan jawab segala persoalan pada penghujungnya, ya. Insya-Allah lagi 5 minit, lagi 10 minit kita akan jawab. Okey. Baik, ya. Jadi ingat, ya. Kaedahnya ingat, ni kena faham balik. Tak semua puasa yang tidak diganti oleh si mati wajib bayar, tidak. Ya, yang wajib ingat yang mana dia mampu untuk mengqadakkan puasa tapi tak sempat meninggal dunia. Tapi kalau si mati tu meninggalkan puasa disebabkan keuzuran yang berterusan, ya, sakit berterusan, tua sangat, memang doktor kata sepanjang hidup dia tak boleh nak berpuasa, itu kalau dia tinggal harta berjuta-juta sekalipun tak wajib. Sebab apa? Memang pada zatnya golongan seperti ini memang tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah ketika mana mereka hidup. Ya, itu kita akan bincangkan nanti. Okey. Ya, sama ada dia itu berbuka puasa secara keuzuran ataupun tidak. Ya, katakanlah si Ahmad ni bapa dia berbuka puasa sebab sakit, tapi tak sebab qada, wajib bayar daripada harta peninggalan ni. Ataupun si waris puasa kan. Ataupun waliyadzubillah bapa dia meninggalkan puasa selama 7 hari sebab malas, melanggar perintah Allah, pun juga kena bayar fidyah daripada harta peninggalan, wajib. Atau digantikan oleh puasa anaknya sendiri, niat untuk menggantikan puasa bapaknya, ya. Ini disebutkan, ya. Baik. Au yasumu anhu qaribu, atau kaum kerabatnya, keluarga lah, adik-beradik, anak beranak, ya, lepas tu mak saudara, pak saudara, atuk nenek bapa dia, itu maksudnya qaribu. Yasumu anhu, iaitu sanak saudara yang tolong puasakan. Ya. Wa illam yusihi bidzalik, walaupun si mati itu tidak pernah berwasiatkan. Ya. Jadi persoalan dia kata, Ustaz, bapa saya meninggal dunia, tak pernah dia wasiatkan saya supaya tolong gantikan puasa dia ataupun bayar fidyah. Adakah boleh tak saya nak bayar? Boleh, tak ada masalah. Dibenarkan sama sekali, tidak menjadi masalah. Ya, asalkan memang kita tahu. Memang kita tahu bahawa bapa kita ni memang ada tinggal puasa, dan memang kita tahu dia tak pernah qada dan tak pernah ganti. Maka walaupun dia tak pernah wasiat, walaupun dia tak izinkan sekalipun, kau ingat ya, aku dah puasa 7 hari, ya, aku tak ganti, biar aku sendiri yang ganti. Ya, kalau aku mati pun kau jangan qada. Itu bukan kuasa hak dia. Ya, bukan kuasa hak dia. Selagi mana dia ada tinggalkan harta warisan, wajib diambil portion daripada harta warisan itu sebelum difaraidkan untuk dibayar. Ataupun tak nak, si ahli keluarga yang mempuasakan seperti mana disebutkan. Ya, sama ada ahli warisnya. Ya, begitu juga sanak saudara yang terdekat yang mempunyai pertalian saudara. Yang lebih aula mereka yang ada kedudukan, ada tempat untuk mewarisi harta dia. Kalau si mati ni ada ramai sanak saudara. Mana yang lebih aula, mana yang lebih bagus, yang utama untuk menggantikan puasa si mati, iaitu golongan yang berhak mendapat harta si mati itu. Anak-anak, isteri, ya,
Tapi kalau adik-beradik tengoklah, kalau ada anak lelaki tak wajib, dia tak dapat harta, ya. Tapi kalau si mati tu ada anak perempuan semua sekali, ya, tapi tak ada anak lelaki, dan si mati tu tak ada bapa pun dah meninggal dunia, ya, tak ada hajiz, tak ada orang yang, tak ada hajib, tak ada yang penghalang, maka adik-beradik berhak dapat portion harta peninggalan tu. Yang anak perempuan dapat 2/3. Ya. Tapi kalau si mati tu meninggal dunia dan anaknya semua perempuan dan bapa dia masih hidup, maka si bapa itu dia penghalang adik-beradik si mati tu untuk mendapat harta warisan. Ya. Dalam faraid, dua yang paling power ni tuan-tuan. Siapa? Anak lelaki dengan bapa. Ini kalau ada dua ni, memanglah yang lain banyak terhijab daripada harta pusaka, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey, dia kata au yasumu anhu man azina lahu al-qaribul madhkur sawa'un al-warith wa ghairuhu. Ya. Dia kata ataupun bayar tak nak, si waris tak nak puasa, tetapi ada orang lain nak puasa kan. Ya, kata Ahmad, bapa dia meninggal dunia. Ya. Si Ahmad ni dia tak nak ambil duit tu. Dia tak nak bayar fidyah tu, kedekut sangat, dan puasa pun tak nak, pemalas. Tetapi ada orang luar, kawan si Ahmad ni kata, kesian ni bapa si Ahmad ni, puasa tak diqada. Tak apa Ahmad, sebab kau kedekut, tak nak bayar kat lembaga zakat Selangor, dan kau pun malas nak puasa, tak apalah aku puasakan untuk bapa kau 7 hari. Si Ahmad kata, ya ke, alhamdulillah, engkau lah sahabat terbaik, tolong puasa kan. 1 sen pun tak bagi juga. Tapi as long si waris mengizinkan, tak ada masalah, boleh. Tapi dengan syarat, yang berhak untuk puasa kasih mati iaitu orang luar, mendapat izin daripada ahli keluarga, mestilah yang layak untuk berpuasa, iaitu pertama dapat keizinan, kedua mestilah akil dan baligh. Tak boleh kalau kita nak suruh budak yang umur 7 tahun 8 tahun yang belum akil baligh untuk puasakan untuk si mati, tak boleh. Ya, walaupun dia mumayyiz sah puasanya, tapi syarat orang yang dapat izin dan syarat si waris untuk menggantikan puasa si mati itu mestilah dia berakal dan juga akil baligh. Ya. Baik. Ya. Ataupun mendapat izin daripada si mati. Ya, didengar, si waris dengar, aku dengar bahawa bapa aku mengizinkan kau tolong gantikan puasa dia ataupun bayarkan fidyah untuk dia. Itu tak apa, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau tidak ada keizinan, maka tak sah puasanya. Ya, katakanlah si waris, kau tak payah puasakan bapa aku, kau tak payah bayar fidyah untuk bapa aku sendiri akan bayar, aku sendiri akan puasa. Tapi dia bayar juga orang luar tu, dia pergi kat zakat, dia bayar juga, saya nak bayar fidyah ni untuk kawan saya, ya, dia meninggal dunia tapi tak sempat qada. Dapat izin tak dapat, saya nak bayar juga, maka tak sah, tetap juga si mati hutangnya tidak terbayar. Sebab apa? Tak dapat izin daripada waris. Ya, ini satu penjelasan yang detail lah, penjelasan yang perlu kita faham dari segi sudut apa yang dimaksudkan. Jadi kecuali kalau dapat izin dan yang dibayar tu jadi sedekah biasa, akan jadi sedekah biasa. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil ni wajib kena gantikan sama ada bayar fidyah ataupun puasa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Ya, yang mana dalam hadis berkata, sesiapa yang mati dan dia ada kewajipan mengqadhakan puasa, maka hendaklah walinya mempuasakan untuknya. Ya. Jadi dikiaskan juga kalau puasa tu boleh dengan puasa dan boleh juga dibayar dengan fidyah. Baik, begitu juga hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzina limra'atin an tasuma an ummiha wa sawma nadhrin matat wa huwa 'alaiha. Ya, bahawa seorang lelaki, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengizinkan seorang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berpuasa untuk ibu yang meninggal dunia yang ada hutang puasa nazar, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh juga kalau nak campur-campur. Katakanlah bapaknya dia puasa 30 hari hutang. 30 hari hutang, 10 pakai duit fidyah, 10 hari adik-beradik yang tolong puasakan, lagi 10 hari orang luar, tapi dapat izin daripada si waris. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh dicampur adukkan, boleh dijamakkan macam tu sekali. Tapi kalau tanpa izin, dia kata wala yasihhu saumu an hayaba wala yasihhu saumu anhu. Dan begitu juga disebutkan
ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkanlah disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun fala qada alaihi wala fidyah. Kalaulah si mati itu meninggalkan solat, katakanlah si mati itu dia tinggalkan solat, tak sempat nak qada, ya, katakanlah dia ada hutang puasa selama solat selama 3 tahun, ya, ataupun dia ada i'tikaf nazar, aku bernazar nak beriktikaf di tanah haram, tapi tak sempat pergi, meninggal dunia. Adakah wajib si waris mengqadakkannya ataupun menggantikannya? Tak wajib, bahkan tidak disunnahkan menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya kalau si mati tu meninggalkan solat, katakanlah ada orang yang dibuat, ya, dekat Pakistan biasa buat. Pakistan dia buat macam mana? Kalau katakanlah dia kira bapak dia tu ada hutang puasa selama setahun, so 360 hari kali 5 berapa tuan-tuan? 365. Ini kita cerita dalam konteks mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi iaitu Allah, mana kalkulator ni? Ni dia. Ya. Baik. 360 hari kali 5. So bapak dia kau kira ada 1800 solat. Ada ni, ada orang Pakistan dia buat. Ya. Satu solat, satu cupak. So kali ikut harga Malaysia, kali 2. Jadi 3,600. Maka dia pun pergi dekat sana, dia bayar 3,600 dekat pusat zakat. Nampak tu? Ya. Jadi ni 3,600 ni, nampak tu. Terbalikkan nombor kan? Ini terbalik. Bermaksud kalau nampak saya minum tangan kiri tu tak betul, adalah tangan kanan. Tuan-tuan yang tengok video saya tu nampak 3 dia terbalik. Menunjukkan sebelah sini adalah tangan kanan dan sebelah sini adalah tangan kiri saya. Nampak tu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mazhab Hanafi ada, tapi dalam mazhab Syafi'i tak ada. Yang tak ada mazhab Hanafi tidak ada, pasal apa? Tidak ada nas sama sekali. Namun ada sebahagian daripada pendapat mazhab Syafi'i, sebahagian, antaranya Imam Subki, maksudnya sama dengan mazhab Hanafi. Ya, bolehlah kalau nak beramal, tapi kalau ikut pendapat muktamad jumhur ulama mazhab Syafi'i dan sepakat Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan tidak ada fidyah bagi si mati yang meninggalkan solat dan meninggalkan i'tikaf yang nazar. Ya, solat puasa lah, ya, solat yang wajib lah. Tapi kadang-kadang dia kata saya kesian sangat dengan bapak saya nak juga bayar. Dia bolehlah pakai pendapat kedua dalam qaul Imam Syafi'i, dan begitu juga pendapat dalam mazhab Hanafi. Ya, fala qada'a alaih, maksudnya orang yang hidup tak perlu nak qada'kan solat bagi yang si mati menurut mazhab Syafi'i, dan tidak ada fidyah juga. Ya, dan wala yasihhu saumu an hayyin walau nahwa harimin ittifaqan, dan tak sah kalau seseorang itu nak menggantikan puasa orang yang hidup, walaupun orang yang hidup tu terlalu tua, tak mampu untuk berpuasa. Ittifaqan, dan ini sepakat, ya, dalam mazhab Syafi'i. Mana-mana, dan ittifaq dimaksud sini mana-manalah, tak kira lah ulama daripada awal mazhab Syafi'i sampai penghujung semua sepakat tidak boleh. Maksudnya katakanlah kita ni tengok atuk kita dia tua sangat, ataupun dia ni tak mampu nak berpuasa, memang tak boleh puasa. Doktor kata jangan puasa. Orang tua macam ni, umur dah 100 lebih, puasa akan memudaratkan diri dia, maka tak boleh puasa. Kita kata tak apalah atuk, saya puasakan atuk, saya qadakkan untuk atuk. Tak boleh. Ya, tak sah sama sekali. Maka tak sah, sia-sia, cuma dapat puasa mutlak lah. Kalau jatuh pada hari Isnin, dapat puasa hari Isnin. Tapi kalau jatuh pada hari Arafah, dapat puasa Isnin Arafah. Tapi tak bermakna, tak ada sia-sia langsung sama sekali kalau kita nak buat dalam bentuk yang macam tu sekali. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, masa pun dah time. Tiba masalah kalau kita nak tengok soalan-soalan yang ada yang bertanya kepada saya, kemusykilan yang boleh kita bincangkan. Sebenarnya kalau nak cerita bab ni panjang, sebenarnya banyak furuk-furuknya banyak. Ya, bagaimana pula kalau yang sudah mata qabla tamakkun, contohnya lah kan, ada. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi, sebab bab ni pun panjang. Ya, tak sempat kita nak bahaskan 3 jenis. Kita baru habiskan jenis yang pertama, iaitu kena bayar fidyah ataupun puasa. Yang lagi 2 kita akan sambung besok. Dan yang pertama ni pun ada saki baki yang belum saya terangkan, tak sempat. Jadi kita terangkan juga pada keesokan. Esok tidak ada. Esok saya ada ceramah untuk yayasan apa. Dan dia jemput saya untuk mewakili yayasan ni untuk ceramah secara online. Jadi fake puasa besok akan ditangguhkan pada lusa insya-Allah. Jadi besok saya akan terangkan ni.
kitab ni. Cerita petanda akhir zaman. Kitab ni sangat bagus. Kita cerita pasal akhir zaman selama sejam. Dan apakah kaitan penyakit wabak seperti COVID-19 dengan peristiwa akhir zaman? Apakah hadis-hadis yang menyebutkannya? Dan begitu juga saya akan sebutkan tentang kronologi penyakit wabak seperti tahun menurut sejarah yang pernah berlaku. Apakah kisah-kisahnya dan yang sedih yang amat menyayat hati berlaku ketika itu, dan insya-Allah akan ceritakan. Dan apakah kaitan peristiwa penyakit wabak dengan berlakunya pada Allahumma salli ala Muhammad pada penghujung waktu, pada akhir zaman. Dan apakah kaitan? Ada kaitan dengan Dajjal ke? Ada kaitan dengan Imam Mahdi ke? Ada kaitan dengan fitan ke? Ataupun ujian akhir zaman? Kita akan bincangkan esok, insya-Allah. Saya akan bincangkan berdasarkan kitab ini dan beberapa kitab hadis yang lain untuk kita esok online tentang hadis-hadis akhir zaman. Dan ada kaitan tak dengan COVID-19? COVID-19 ada kaitan tak dengan Imam Mahdi ke, dengan Dajjal ke dan sebagainya? InsyaAllah kita akan Yayasan Budi Ihsan. Terima kasih Ahmad Basri Muhammad, dia jemput saya untuk ceritakan pasal ni. Ada masa nanti insyaAllah saya akan kupas seringkas mungkin, iaitu kronologi berkenaan dengan sejarah wabak penyakit yang berjangkit pada zaman dahulu hinggalah yang terkini pada hari ini, dan kaitan dengan hadis-hadis akhir zaman, ya, menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi besok fik puasa kita tangguh. Kita akan sambung nanti pada hari Jumaat. Hari ni Khamis Oh ya, dah lama tak keluar rumah, hari pun lupa. Kena tengok ya. Kalau kita pergi keluar hari-hari tu, kita tahulah, entah kereta pun lupa nak bawa. Macam mana nak masuk gear ke, nak masuk apa ke, wallahu alam. Ni berapa hari, dekat 2 minggu tak bawa kereta. Ada sekali lah saya keluar nak beli barang kemudahan, ya, tapi saya hidup dalam kereta dalam 2-3 hari tu saya panaskan kereta isteri saya, ya. Kalau tidak pun, yalah, orang kata macam tu lah. Saya pun ngerti pun berkaitan dengan apa mekanik ni, ya. Baik, kita nak jawab soalan yang berbaki yang belum terjawab, insya-Allah, seperti mana dijanjikan. Bab saya buka soalan kejap. Buka dekat handset yang satu lagi ni lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya akan kupas seringkas mungkin. Okey, Daniel Aisyah, tolak beras seperti diamalkan, adakah itu sah? Ya, sah di sisi sebahagian apa macam mana saya lupa. Tolak dia ada bacaan niat lah, tapi sah lah, sah. Ya, lalas dia tolak beras, lalas bagi duit juga. Tolak beras, dia ambil, jual, lepas tu wallahu alam. Ya. Tapi saya akan rujuk baliklah tentang tolak beras ni. Boleh atau tidak? Ya. Jika bagi orang yang perlu qada tetapi belum selesai qada puasa sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ya. Baik, kita akan jawab nanti pada lusa, sebab apa bab tu akan masuk yang bab selepas ini. Ya, pada hakikatnya orang yang menangguhkan puasa sehingga masuk Ramadan yang baru, dia kena bayar fidyah lah, kena qada puasa dan bayar fidyah sekali. Ya, itu kita akan bincangkan detail pada lusa nanti insya-Allah. Ya. Baik, bagi orang yang terlupa beberapa bilangan hari puasa tinggalkan, bagaimana dia nak bayar fidyah, ustaz? Dia kiraannya dia agak-agak macam mana? Dia kiraan agak-agak macam mana? Maksudnya katakanlah dulu saya tinggal puasa tapi tak tahu bilangan tepat berapa. Agak-agak berapa? Tak tahu, mungkin 3-4 hari lah ustaz. Kalau 3-4 hari, ambil 5 hari. Lebih selamat. Macam mana Nabi SAW sebutlah kias. Tadi sesiapa yang solat fala yadri, dia tak tahu sama ada 3 ataupun 4 rakaat, sama ada dia rakaat ke-3 ataupun rakaat ke-4, dia tak dapat, tak pasti. So macam mana? Nabi kata hendaklah dia mengikut keyakinan dia. So keyakinan, ambil 3 lebih selamat, lebih yakin, itu pasti. Ya, begitu juga kalau dia kata 3-4 hari tak pastilah, ambil 4 hari. Lagi bagus tambah lagi 1 hari, 5 hari, itu lebih selamat. Ya. Dan bergandanya fidyah itu bergandanya tahun. Lagi berganda, lagi kiraan nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada lusa nanti insya-Allah. Ya. Ya, 1 hari 1 fidyah. Ya, kalau tangguh jadi 2 fidyah untuk 1 hari. Kalau 3 tahun jadi 3 fidyah, 1 hari yang sama. Tapi kalau 2 hari dah jadi 6 fidyah sebab 2 hari. Kalau 3 hari 9 fidyah, 3 tahun. Ya, itu 3 tahun yang dia tangguh. Tapi tahun pertama tu tidak. Nanti kita kira nanti insya-Allah. Ya. Baik.
kat mana saya boleh dapat kitab terjemahan matan tu? Nanti PM saya boleh dapat. Ataupun saya nanti masukkan dalam untuk yang sesi ni, ya, ada nombor dia, boleh PM saya, boleh DM saya akan apa. Boleh jelaskan sekali lagi perbezaan fakir miskin. Fakir miskin ni saya lupa nak habiskan tadi, minta maaf. Kalau fakir miskin ni, kalau dia boleh patutnya perbelanjaan penuh dia memerlukan, katakanlah seorang ni dia hidup, katalah ada seorang isteri dan ada 4 orang anak. Ikutkan kehidupan dekat bandar ni memerlukan RM4,000. Tapi dia ada RM3,000 saja. Itu miskin. Ya. Tapi kalau yang fakir ni dia ada RM1,000 lebih. Susah sangat. Payah sangat hidup. Itu fakir miskin. Maksudnya fakir ni lebih susah daripada miskin itu sendiri. Okey. Baik, boleh jelaskan sekali lagi perbezaan? Okey dah. Okey. Baik, itulah soalan yang tinggal. Tak ada soalan lagi kot. Hari ni soalan pun tak banyak, ya, tak seperti sebelum ni. Dan hari ni pun follower ataupun viewer pun tak ramai ingat. Tak apalah, tak kisah. Yang penting yang istiqamah, yang tak berminat, tak apalah, kita tidak paksa. Ya, wallahu alam. Ya, jadi insya-Allah kita akan besok, ya, jangan lupa, ya, share ramai-ramai video ni untuk supaya kita sebarkan, supaya fahamlah, dan kita nak tolak tomahan-tomahan yang kata ada syair-syair yang datang pada macam-macam lah, macam menabikan. Dia cerita sebut Itali lah, sebut tu lah, begini syair dia claim dalam tu, betul ke tidak? Nanti insya-Allah saya akan bincang besok. Ya, jadi bolehlah promosi lebih ramaikan lagi untuk ramai yang share supaya dapat manfaat tentang penerangan khas berkaitan dengan penyakit wabak dengan hadis akhir zaman, dan sedikit kronologi berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar berkenaan wabak yang pernah berlaku dalam dunia Islam ni. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja. Kita jumpa pada lain hari. Esok, lusa, besok kita jumpa, lusa pun jumpa. Mohon maaf salah silap, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan silapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, Ibnu Idris live di page yang sama, page saya. Ya, kalau ada perubahan saya akan maklumkan dekat wall saya, selewat-lewatnya pukul pasar lah, macam tu. Ya, kalau ada perubahan. Kalau tak ada, dekat page saya lah. Wallahu alam. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faraita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal الجزام والجنون والبرص ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.